Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, anda sedang menonton Awani 745. Anda bukan silap bersiaran. Cuma hari ini Awani 745 kami bawakan dari sini. Salah satu ground zero antara beberapa negeri di serata Malaysia yang dilanda bah besar kira-kira 2 minggu yang lepas. Kita berada di ambang 2022. Ramai antara kita mahu reset dan memulakan kehidupan baru. Tapi bagi mereka di sini mungkin lebih mudah untuk kita katakan daripada untuk mereka lakukan. Di sini Taman Sri Nanding di Hulu Langat, antara kawasan yang paling teruk terjejas dengan banjir yang melanda pada 18 Disember lalu. Dan kami memilih untuk meninggalkan keselesaan studio di Astro Awani untuk bawakan kepada anda kisah mereka, cerita mereka secara langsung tanpa tapisan di Awani 745 malam ini. Tahun ini adalah tahun yang cukup mencabar. Tidak cukup lagi dengan COVID-19 yang kita warisi daripada 2020. Kejatuhan ekonomi, ramai antara rakyat Malaysia yang masih lagi sukar untuk memastikan rezeki mereka tidak terputus, untuk meletakkan makanan di atas meja untuk ahli keluarga mereka. Tapi bagi mereka di sini dan banyak lagi lokasi di serata Malaysia yang dilanda bah besar, tragedi yang melanda mereka berganda kerana inilah pengakhiran mereka. 18 Disember 2021 banjir besar melanda dan sehingga ke hari ini mereka di Taman Sri Nanding ini masih lagi sukar bergelut untuk memulakan kehidupan mereka. Itu yang kami akan bawakan kepada anda di sini. Di samping sudah tentu semua berita akan kami bawakan termasuk perutusan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jam 9 malam ini kami akan bawakan secara langsung kepada anda. Anda boleh ikuti di semua platform Astro Awani. 7.45 Sinar Awani jam 8 malam dan juga agenda Awani selepas ini semua kami akan bawakan dari sini untuk menelusuri dan mendalami kisah-kisah mangsa banjir yang bergelut untuk membina semula kehidupan mereka. Tapi mereka tidak cukup, tidak kurang semangat optimisme untuk reset semula. 2022 kita reset dan ia bermula dari tempat-tempat seperti ini. Dan saya sudah tentu ditemani oleh rakan setugas saya beberapa orang di serata Malaysia termasuk di sini sendiri. Dan saya ingin terus ke wartawan kami yang banyak meliputi kawasan banjir sejak beberapa minggu lepas. Ridauddin Daud kini berada berhampiran di Taman Sri Nanding di sini untuk menelusuri dan bertanya kepada orang ramai di sini, di kampung ini, pemilik premis perniagaan dan sebagainya. Bagaimana mereka mahu reset pada tahun 2022 sedangkan cabaran sekarang pun masih lama lagi untuk berakhir. Ridauddin, apa yang terbaru daripada penduduk di sekitar Taman Sri Nanding ini, kawasan yang paling terjejas dengan banjir? Dan esok kita bakal menyaksikan perubahan tarikh 2022 penghujung tahun yang tidak langsung mereka jangka, penghujung tahun yang membawa duka yang amat sangat buat mereka. Dan pada waktu ini mereka sedang sibuk membersihkan rumah, membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih lagi terdapat di rumah mereka. Tak kala mungkin di serata Malaysia ada individu ataupun orang yang bergembira untuk meraihkan tahun baru, namun mereka di sini masih lagi mengumpul semangat, mengumpul kekuatan yang masih ada untuk meneruskan kehidupan pada hari esok yang menandakan bermulanya tahun baru 2022. Dan saya sempat bertemu dengan beberapa penduduk di sini. Mereka walaupun ditimpa dengan bencana yang saya fikir agak berat untuk diterima ini, mereka masih lagi mahu tersenyum, masih lagi mahu bergerak ke hadapan, namun bergerak ke hadapan dengan cara berwaspada dan juga bersederhana. Ada beberapa penduduk yang saya jumpa tadi, mereka memberitahu bahawa barang rumah mereka rosak teruk, boleh dikatakan 90% lebih buang begitu sahaja kerana memang rosak, tidak boleh dipakai lagi. Namun untuk masa ke hadapan, buat masa ini, apa sahaja barangan yang diterima ataupun sumbangan dari orang ramai mereka ambil saja untuk menuhkan di rumah, untuk meneruskan kehidupan pada hari-hari mendatang dalam tempoh terdekat. Namun untuk tempoh jangka masa panjang, mereka memberitahu saya mereka masih lagi belum berani untuk membeli perabot ataupun barangan-barangan yang agak mahal untuk menggantikan perabot-perabot yang telah rosak. Buat masa ini mereka hanya mengambil sikap tunggu dan lihat sebentar dulu. Dan kita dah lihat saya pakai poncho sebegini, keadaan masih lagi hujan di sini dan mereka juga sebenarnya bimbang apabila keadaan hujan sebegini. Mereka bimbang akan ada banjir gelombang kedua pula yang datang. Dan sebenarnya hujan ini daripada petang tadi sebenarnya sampailah ke malam sudah pun semakin lebat. Dan itulah antara kebimbangan mereka yang mereka beritahu kepada saya sebentar tadi. Dan esok sebenarnya sudah pun mula tahun baru, namun kebimbangan mereka masih lagi sama, masih lagi membawa cerita 2021, cerita banjir mereka untuk menembus pada hari esok pula. Dan sudah pastinya ada plan-plan dan strategi yang dirancang untuk masa hadapan. Namun beberapa ini kebanyakannya mengatakan
semuanya secara bersederhana. Kalau beli barang pun beli sedikit-sedikit terlebih dahulu kerana mereka masih lagi trauma, fobia dan mereka masih lagi bimbang sekiranya ada banjir lagi berlaku. Jadi saya fikir itu antara semangat yang dibawa oleh penduduk sini walaupun di tempoh musibah dan bencana, mereka masih bersemangat untuk meneruskan kehidupan, masih lagi bersemangat untuk reset kehidupan mereka. Dan sekian itu saja laporan lintas langsung dari Taman Seri Landing ini. Hujan pun semakin lebat, kita doakan semoga semuanya baik-baik dan tidak berlaku banjir gelombang kedua dan sebagainya. Kita doakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di sini. Kembali kepada rekan Mas Muhammad. Ya, kita lihat situasi di Hulu Langat. Masih lagi antara kawasan-kawasan dilanda banjir yang dilanda hujan lebat. Kita bersiaran secara langsung sekarang dan hujan lebat sedang pun turun sekarang ini, dan kita harap seperti yang Ridauddin cakap, tak kala semua orang ini mahu membina semula kehidupan mereka, mereka tidak dilanda pula gelombang kedua banjir. Mungkin ini adalah satu simbolik. Yang anda nampak tadi, bot di sini masih lagi ditinggalkan di tepi longkang, hanya berdekatan dengan kedai-kedai dan rumah-rumah. Kerana mereka di sini masih lagi khawatir, masih lagi trauma. Banjir boleh melanda sekali lagi pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan jika anda lihat perparitan di sini juga, paritan ini sangat kecil, dan kita lihat termasuk di kasut saya yang walaupun saya berjalan 10 langkah sudah sukar untuk diangkat oleh kaki saya, dipenuhi oleh lumpur. Jadi sistem perparitan di sini nampak tidak begitu, tak mampu untuk mengendalikan jumlah air ataupun volume air yang begitu besar sekiranya hujan seperti ini terus turun. Apapun, kami sebagai pemberita sekurang-kurangnya jika tidak ada cukup masa untuk sentiasa membantu seperti NGO dan orang ramai sukarelawan yang berani di luar sana, kami sekurang-kurangnya boleh menyampaikan cerita sebenar dan laporan secara langsung daripada anda, bukan daripada keselesaan studio di Astro Awani, tapi dari on ground. Dan sudah tentu kisah ini tidak terhenti di Lembah Kelang atau di Selangor sahaja. Di serata negara, ramai orang dibadai oleh banjir. Banyak kawasan yang musnah. Dan bercakap berkenaan dengan salah satu kawasan yang mungkin tidak lagi berakhir, mungkin akan berdepan dengan gelombang kedua, malah ketiga. Pahang salah satunya. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan hujan lebat akan berterusan di Pahang. Kawasan-kawasan seperti Jerantut, Maran, Rompin, Pekan dan sebagainya masih lagi berada dalam keadaan yang bersiap siaga dan juga waspada. Saya mahu terus sekarang, saya difahamkan kami disertai oleh wartawan kami yang berada di Temerloh, Pahang, dan baru saja selesai meninjau kawasan di Mentakap, salah satu kawasan yang paling teruk terjejas. Faris Azman. Faris ada di sana. Apa yang boleh dikongsikan terbaru dari Pahang? Baik, jika kita berkatakan ini adalah hari untuk memasuki hari baru, hari tahun baru 2022 sebenarnya, Luqman. Saya berada di Mentakap pada hari ini. Sebelum ini kami berada di Janda Baik, di Karak, di Bentong, di Pekan Bentong, dan hari ini berada di Temerloh. Dan sebentar tadi, petang saja, kami baru saja sampai di Mentakap. Apa yang boleh dibawakan daripada terdapat dua kawasan sebenarnya, Luqman, yang sangat terjejas teruk. Antaranya Taman Mentakap Indah, di mana apa yang ironinya, pada Januari 2021 berlaku bah, tetapi tidak seteruk pada penghujung Disember permulaan 2021 terdapat banjir. Dan hujung 2021 untuk melangkah masuk tahun 2022 juga merupakan banjir terburuk dalam sejarah sejak 2007 ataupun 2006, di mana taman itu diadakan ataupun dibina. Jadi apa yang dimahukan oleh penduduk untuk reset semula, untuk membangkitkan semangat. Mereka ada semangat sebenarnya, Luqman, tetapi mereka mahukan perubahan sedikit. Mungkin kawasan itu bukan lagi kawasan untuk mereka tinggal. Jadi mereka mahukan untuk semangat bangkit semula, ya ada, tapi mereka trauma. Apabila hampir setahun 2 kali membeli peti ais, membeli sofa, membeli mesin basuh, TV dan sebagainya, dan mereka serit. Walaupun mahu bangkit, mereka mahu kawasan penempatan yang baru. Itu di Taman Mentakap Indah. Dan kemudian kami pergi ke Kampung Batu Kapur, berhampiran beberapa kilometer daripada kawasan yang pertama. Lebih teruk apabila ada rumah yang runtuh dan tidak pernah berlaku dalam tempoh 50 tahun. Mahupun itu adalah satu perkara yang perit, tetapi apa dikatakan oleh salah seorang penduduk yang kami temui sebenarnya, Luqman, ya, ini adalah satu dugaan yang besar mereka hadapi, tetapi semangat untuk bangkit semula itu ada. Cuma, apakah penyelesaian daripada pihak berwajib di kawasan-kawasan, kalau di Kampung Batu Kapur terdapat Sungai Semantan. Jadi, adakah sungai itu boleh menampung dan daya tahannya adakah boleh menampung purata hujan yang turun dengan begitu lebat sebelum ini 18 Disember. Dan jika ia berlaku sekali lagi ketika ini gelombang ketiga dalam keadaan waspada, adakah penduduk akan terus
berlarutan dengan episod banjir bah yang besar ini. Jadi ini antara perkara-perkara yang mahu semangat untuk pulih semula ada, tetapi mahu bantuan daripada pihak kerajaan untuk melihat bagaimana penyelesaian secara long form, secara jangka panjang ini untuk mereka kembali pulih seperti sedia kala, Luqman. Terima kasih Faris Azman terus melaporkan dari Pahang, dan kami berada di sini di Hulu Langat di Taman Seri Nanding. Hujan semakin lebat di sini, tapi apa yang kita berjangkakan adalah fokusnya adalah riset untuk membina semula kehidupan, membina semula perniagaan khasnya mereka di Taman Seri Nanding, tapi juga di serata Malaysia. Jadi mungkin simboliknya kita boleh lihat bot yang sudah saya tunjukkan di sini. Semangat kita jaga kita sangat kuat dalam kalangan rakyat tatkala banjir ini. Dan mungkin ada yang berpendapat bahawa semangat untuk riset atau membina semula kehidupan tidak perlukan kerajaan untuk campur tangan. Itu pendapat fellow penyelidik Ilham Center, Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, yang berpendapat banjir baru-baru ini memperlihatkan sisi terbaik setiap rakyat dan juga efisiennya rakyat ini untuk membantu sama sendiri. Mereka gerakkan anggota, mereka gerakkan bantuan, mereka gerakkan koordinasi dengan jauh lebih lancar kerana rakyat jaga rakyat. Ini kata Prof. Midin. Saya kira rakyat kita telah bersedia mempunyai strukturnya dan mempunyai pemikirannya. Yang paling penting sekali pada pendapat saya ialah rakyat kita sudah mempunyai satu tahap pemikiran yang cukup matang apabila mendepani permasalahan ini. Bermakna mereka boleh menerima perubahan, mereka boleh menerima riset itu perlu dilakukan, mereka boleh menerima satu bentuk struktur baru tanpa campur tangan kerajaan dalam berkatakan tentang persoalan kelangsungan mereka. Jadi ini saya kira merupakan sesuatu yang lebih, yang boleh dikatakan sebagai platform yang paling jelas yang membuka ruang kepada riset ini boleh berlaku, iaitu perubahan pemikiran dalam masyarakat sedang dan telah berlaku. Dan ini memberikan kesan yang sangat positif apabila sesuatu usaha dilakukan oleh siapa saja tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Sekiranya rakyat boleh melihat kebaikan yang mereka bawa dan itu diterima dan digalas dan mereka bersama-sama menjayakan usaha itu. Baik, Awani 745 dan juga Sinar Awani selepas ni akan terus bersiaran bersama anda dari Taman Seri Nanding di Hulu Langat, dan saya mendapat payung di sini kerana hujan telah terlampau lebat di sini dan ia dikuatiri akan merosakkan peralatan penyiaran kami di sini. Tapi selepas ini kita akan terus berada di sini, termasuk agenda Awani selepas ini dan juga perutusan oleh Perdana Menteri jam 9 malam. Selepas ini Ehsan Yahya akan bersama dengan anda dalam Sinar Awani langsung dari Taman Seri Nanding Hulu Langat. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Sinar Awani. Kami bawakan kepada anda dari Taman Seri Nanding Hulu Langat, kawasan yang teruk terjejas disebabkan banjir. Mungkin hari ini kalau kebiasaannya saya dan juga rakan-rakan berada di studio, tetapi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia dan juga mangsa banjir yang terjejas akibat banjir. Dan menjelang tahun 2022, kalau saya boleh gambarkan di kawasan Taman Seri Nanding ini, hujan lebat sebenarnya sejak daripada petang tadi sehingga ke waktu ini. Tetapi saya percaya dengan seluruh penduduk di kawasan ini membawakan 1000 harapan menjelang tahun 2022. Apa yang kita perlukan adalah untuk bangkit semula. Kita riset dan juga kita bawakan bagaimana keseluruhan masyarakat Malaysia untuk sama-sama membantu. Apa yang kami bawakan dalam Sinar Awani hari ini adalah lintas langsung bersama rakan-rakan yang berada di beberapa negeri, terutamanya yang terjejas akibat banjir. Agak kesedihan berada di sini sebab sejak seminggu yang lalu kita berada dalam satu dilema yang cukup sukar
untuk rakyat Malaysia. Tetapi itulah hakikatnya perkara yang perlu ditempuh, tetapi kesatuan seluruh masyarakat Malaysia membawa saya dan juga rakan-rakan lain ke sini untuk memberikan secara langsung sinar awani dan juga berita ini kepada anda. Baik, untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Firdaus Azil yang kini berada di Taman Seri Muda, antara kawasan yang turut terjejas akibat banjir. Perjalanan dan juga cerita bersama dengan wartawan kita bawakan dari semasa ke semasa, bermula pada hari teruknya dan juga kawasan-kawasan yang ditenggelami air. Jadi Firdaus Azil, silakan dengan laporan. Ada berita dan juga laporan dari Taman Seri Muda. Silakan Firdaus Azil. Okey, baik, terima kasih Ehsan yang bersiaran dari Taman Sri Nanding, Hulu Langat. Saya sejak beberapa hari lepas, saya dan juga rakan tugas kami bergilir-gilir berada di sini, Taman Sri Muda di Shah Alam, yang mana ini merupakan seperti yang Ehsan sebutkan antara kawasan yang cukup terjejas teruk akibat bencana banjir yang melanda baru-baru ini. Kalau anda dapat lihat di belakang itu, di traffic light itu, di lampu isyarat itulah tempat di mana checkpoint, di mana pasukan-pasukan keselamatan khususnya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada Polis Diraja Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam, termasuk juga dengan pasukan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka akan berkumpul di situ. Di situlah kami media menyaksikan di samping lebih kurang 3,700 mangsa yang terkandas di Taman Sri Muda diselamatkan. Juga kami menyaksikan sendiri dengan mata kami sendiri bagaimana pasukan keselamatan membawa mayat-mayat yang telah ditemui korban akibat bencana banjir. Tetapi seperti anda dapat lihat, ketika itu yang banyak saya nak memberi tumpuan, saya nak memberi fokus membawa tumpuan penonton Astro One pada malam ini. Saya ingin sekali memberikan penghormatan malam ini kerana anda dapat lihat walaupun kehidupan masyarakat di Taman Sri Muda sudah kembali beransur seperti normal dan sebagainya, tetapi anda dapat lihat saya masih berada di PKOB ataupun PKOB Taman Sri Muda. Di sinilah markas Jabatan Bomba dan Penyelamat masih ada di sini, markas Tentera Malaysia juga masih ada di sini, dan tetapi saya ingin membawa anda, saya ingin berjumpa dengan pengarah Bomba dan Penyelamat dari Selangor, Tuan Nur Azam Khamis. Kalau boleh saya nak jumpa di mana Tuan Nur Azam? Okey, kita akan pergi ke sana. Ini adalah pasukan-pasukan petugas yang masih 24 jam masih berkawal di sini untuk menantikan, untuk memantau tentang perkembangan semasa. Assalamualaikum, terima kasih banyak Tuan Nur Azam kerana bersama-sama dengan Astro Awani kita sedang bersiaran secara langsung. Saya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ingin mengimbas kembali pengalaman terutamanya agensi pasukan bomba sebagai agensi yang leading agency ketika menyelamatkan masa banjir. Tuan Nur Azam, mungkin boleh menceritakan, kita banyak sekali mendengar dalam usaha bomba bertungkus lumus menyelamatkan lebih 3,700 mangsa dan sebagainya, ada cacian-cacian, ada yang luahan tidak puas hati pada masyarakat luar sana tentang bagaimana gerak-gerja bomba. Tetapi kita nak Tuan mungkin ceritakan sedikit tentang apakah yang dihadapi oleh bomba ketika itu. Okey, pada masa kejadian tersebut, keadaan terutamanya di Taman Sri Muda ini, memang ramai mangsa-mangsa yang menghubungi dan ingin keluar pada masa tersebut. Mereka ingin keluar segera dan cuba untuk menyelamatkan diri. Cabaran kita pada masa kejadian tu, keadaan air, laluan untuk kita ke lokasi itu agak berisiko, di mana kita tidak nampak apa yang ada di dalam air, terutama pada waktu malam. Sebab di laluan tu memang penuh dengan kenderaan, terutama kereta, dan ada juga lori pun ada. Jadi kerana itu sangat berisiko pada kami untuk bergerak pantas. Kita dah sampai awal. Pada peringkat awal kita dah ada dengan beberapa agensi untuk melakukan penyelamatan. Dan selain daripada itu, risiko kita adalah berkaitan dengan arus yang boleh dikatakan laju. Jadi keadaan ini menyebabkan kami berhati-hati dalam usaha untuk menyelamatkan. Dan pada masa tersebut memang mangsa memang bukan setakat berada di rumah. Ada tu mereka di laluan semasa mereka, ialah pada waktu petang tu, kemungkinan mereka ingin balik ke rumah dan sebagainya, dan menyebabkan mereka terperangkap di kereta. Dan ada mangsa-mangsa yang berdiri di atas bumbung kereta, ada mangsa yang di atas pokok, ada mangsa yang kita selamatkan berada di signboard, memanjat signboard dan sebagainya. Jadi
keadaan itu memang kalau pada kejadian itu memang masyarakat tak nampak keadaan dan situasi yang berlaku. Dan kita juga cuba untuk seberapa ramai yang kita selamatkan, terutamanya di rumah-rumah yang teres satu tingkat, kerana pada masa ketika itu keadaan paras air berada di paras hampir ke paras bumbung. Jadi keadaan ini menjadikan kita punya pokok utama kita untuk mengeluarkan mereka, dan kita cuba mengeluarkan dan menempatkan mereka, kerana laluan daripada tempat kami staging ke lokasi lebih kurang perjalanan hampir 1 jam. Disebabkan keadaan-keadaan seperti ini. Dengan keadaan yang gelap, walaupun kami mempunyai sumber pencahayaan, tapi pencahayaan yang ada pada kami pada masa itu terhad. Jadi ini menyebabkan kami berhati-hati. Tuan, bagaimanapun kita sangat menghargai tentang apa yang dilakukan jasa dan juga tugas peranan yang dimainkan oleh bomber. Kita percaya walaupun ada caci maki, tetapi kita percaya sebilangan besar masyarakat mereka sangat menyanjung tinggi. Terima kasih daripada SO Awani untuk pihak kerja-kerja keras yang dilakukan. Jadi sudah tentulah 2021 ini dia banyak meninggalkan memori pahit untuk membuat untuk penduduk si muda, tapi kami dari SO Awani seikhlasnya kami mengharapkan agar tahun 2022 nanti akan membawa sinar yang lebih baik kepada warga si muda, khususnya secara khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya, dan sama-samalah kita bangkit daripada pelbagai dugaan dan cabaran pada tahun 2021 dan sama-sama kita reset demi kehidupan yang lebih baik daripada untuk tahun 2022. Itu sahaja laporan daripada saya, Ehsan. Baik, terima kasih Firdaus Azil dari Taman Seri Muda. Dan kalau apa yang berlaku dekat sini, inilah kawasan dan juga apa yang boleh saya gambarkan berlaku di Taman Seri Nanding ini. Di sebelah kanan saya adalah masjid, dan pastinya ketika ini selepas solat maghrib tadi, solat hajat diadakan, dan itu yang berlaku, dan seluruh Malaysia sebenarnya membatalkan sambutan ambang tahun baru dan digantikan, dan pastinya ini adalah waktu untuk kita bersama-sama dengan mengadakan solat hajat dan berdoa khususnya. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Ada berita-berita lain yang akan saya bawakan selepas ini. Baik, kembali dalam Sinar Awani, anda bersama saya Ehsan Rahaya, dan tadi kita bawakan perkembangan bagaimana dan juga apa yang berlaku di Taman Seri Muda. Tetapi kita tahu di beberapa kawasan, contohnya di Negeri Pahang, di Terengganu dan juga di Kelantan turut terjejas akibat banjir, dan juga keadaannya mungkin agak sukar bagi mereka yang berada di sana. Tetapi Wakil SO Awani di Kelantan, Fandi Muhammad, ada cerita dan juga perkembangan lanjut berkaitan dengan situasi banjir di Kelantan. Fandi, kalau boleh kongsikan bagaimana situasi dan juga keadaannya ketika ini, Fandi. Ya. Baik, terima kasih Ehsan yang hari ini bersiaran secara langsung di luar daripada studio. Saya kini berada di Tambatan Diraja di Kota Baru, di mana di sini terdapat salah satu tanda aras yang untuk melihat peningkatan paras air Sungai Kelantan. Dan semalam juga Kelantan telah berdepan dengan satu situasi yang mencemaskan, di mana sesi penyukat hujan di Gunung Gagau 1 telah mencatatkan ataupun merekodkan bacaan hujan yang agak tinggi, iaitu sekitar 105 mm. Keadaan ini telah menyebabkan salah satu sungai, iaitu Sungai Kelantan di Kuala Krai, telah pun mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya. Dan trend air Sungai Kelantan di Kuala Krai itu adalah trend menaik, di mana aliran sungainya telah turun ke sebelah hilir. Dan pada waktu ini, jumlah mangsa banjir yang masih lagi berada di pusat pemindahan sementara telah menurun berbanding dengan rekod pagi tadi sekitar 1,500 lebih. Namun pada petang ini, jumlahnya menurun kepada 1,097 orang yang masih lagi berada di pusat pemindahan. Dan 18 buah pusat pemindahan dibuka setakat ini, dengan 3 daerah mengalami banjir gelombang kedua ini, iaitu Tanah Merah, Jeli dan juga Kuala Krai. Dan seperti yang dijangkakan, seperti yang diramalkan, bukan sahaja taburan hujan yang agak lebat di sebelah pedalaman Kelantan, sebaliknya keadaan laut bergelora dan juga angin yang bertiup kencang telah mungkin menyebabkan berlaku peningkatan paras air sungai dengan begitu cepat.
Begitupun seperti yang diramalkan, keadaan hujan ini mungkin akan kembali reda pada sebelah malam ataupun awal pagi besok. Begitupun penduduk yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara, terutamanya di Kuala Krai, Jeli dan juga Tanah Merah, mereka masih lagi tidak dibenarkan pulang untuk membersih rumah mereka. Saya kira itu saya dapat saya kongsikan dari Kota Baru Kelantan, kembali bersama dengan Ehsan di Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Muhammad Muhammad. Langsung kita bawakan perkembangan dan juga situasi banjir di Kelantan. Tetapi ada perkara lain yang ingin saya kongsikan. Astro Awani sebenarnya turut mengadakan pemantauan di kawasan Kampung Sungai Perdak di Karak, dan mengejutkan kampung itu dikatakan hampir musnah apabila dibadai ribuan puing dari Sungai Perdak berkenaan. Jadi kita dapatkan laporan lanjut berkaitan dengan persoalan penduduk. Adakah mereka masih tinggal lagi selamat di kawasan yang diduduki ataupun di kawasan berkenaan? Kita ikuti laporan yang disediakan oleh Faris Azman ini. Arus deras Sungai Perdak berserta puing kayu membadai Kampung Baru Sungai Perdak sehingga beberapa rumah musnah ditelan bah Sabtu lalu. Pemerhatian Astro Awani mendapati hampir keseluruhan rumah ditembusi puing kayu serta selut setinggi 3 kaki. Kami bertemu ketua kampungnya, Hu Yin Li, 50 tahun, yang mahukan kawasan penempatan baru buat penduduk. Tak pernah berlaku macam ni. Ya. Banjir lah. Tapi kali ni banjir luar biasa. Banjir dengan bawa air, banjir dengan balas sekali dia bawa. Sini tak dengar, tapi kawan-kawan yang turut di dalam ada dengar. Ada dengar. Dengar macam bunyi harimau ke, itu kereta kabel jalan ke. Kuat lah. Kuat. Kejadian jam 6 petang 18 Disember lalu itu memaksa penduduk menaiki traktor demi menyelamatkan diri ke kawasan tinggi. Sebelah petang lah, pukul 6. Pukul 6. Masa tu ramai yang lari pergi ke mana? Semasa itu penduduk saya sudah pindah ke Dewan. Lepas tu kita nampak air semakin naik. Tak selamat juga Dewan kita. Kita lari ke tempat lebih selamat lah. Ke hujung kampung sana. Hujung kampung lah. Kita pati hujung kampung, rumah-rumah sana pun sudah mula masuk air juga. Dan lepas tu pergi ke? Lepas tu naik air, baras air semakin naik. Saya rasa ini sudah teracam, nyawa saya teracam lah. Saya tahu lah. Lepas tu saya cepat-cepat saya buat panggil kawan saya, dia pengurus ladang di Wengci punya, hantar traktor, hantar JCB keluar. Tolong selamatkan mangsa. Tolong selamatkan mangsa, naik JCB lah. Naik traktor lah. 2 buat traktor dihantar keluar. Tambah dia lagi, kampung halamannya tidak pernah dibadai banjir seteruk itu sejak 50 tahun lalu. Namun kini timbul pula keresahan, adakah mereka ini selamat? Mana tidaknya jalan raya rosak, ada kenderaan terperosok ke dalam rumah, ada rumah hancur dilanggar puing. Sekarang ni tak selamat lagi. Kerana berlaku banjir dengan bawa kayu balak ni sudah nyawa kita teracam lagi. Kita mau minta pindah lah. Kita mau minta pindah kerajaan, pihak berkuasa siasat betul-betul. Dari mana ni kayu balak mari? Lagipun kita mangsa banjir perlukan tempat kediaman yang baru. Bina rumah baru bagi kita. Pemerhatian di Sungai Perdak juga mendapati ratusan puing kayu terdampar di tebing sungai itu. Beberapa runtuhan juga sebelum ini menyebabkan laluan jalan raya ditutup, namun sudah dibersihkan pihak berwajib. Keadaan cuaca juga dilihat hujan sekali-sekala, sekaligus membawa kekhawatiran penduduk mengenai keselamatan mereka. Baik, cuba anda bayangkan jika puing di atas sana melepasi lebih daripada bumbung rumah, bagaimana keadaannya apabila puing ini dibawa dengan arus deras. Dan akibatnya beberapa rumah musnah, hancur dibadai dek puing dan juga arus deras daripada Sungai Perdak. Bukan hanya di Sungai Telemong, malah Sungai Perdak juga memberi satu kemusnahan yang sangat dahsyat bagi Kampung Baru Sungai Perdak. Dan bagi penduduk sebenarnya persoalannya kini ke mana mereka mahu pergi. Jika mangsa banjir biasanya, lumpur itu dapat dicuci dan mereka pulang ke rumah untuk tinggal. Tetapi bagi mereka yang kehilangan kediaman mereka, 100% kerugian itu siapa
yang boleh membantu mereka. Lebih utama, adakah selamat untuk mereka berada di sini? Persoalan yang mahu diberikan pembelaan oleh pihak berwajib. Laporan Fariz Azman bersama dengan Jurukamp Berkai dari Karak, Bentong, Pahang ini untuk Astro Awani. Baik, saya bawakan anda sebenarnya langsung dari Taman Seri Nanding, kawasan yang teruk terjejas akibat banjir dalam Sinar Awani. Tetapi untuk waktu ini kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Sinar Awani, secara langsung kami bawakan kepada anda dari lokasi yang terjejas teruk akibat banjir, dan juga kita ke laporan berikutnya. Ini berkaitan dengan bagaimana usaha untuk bangkit, dan usaha bangkit kembali akibat banjir ini tidak mudah dan juga menelan kos yang cukup besar, melibatkan pembaikan kenderaan yang ditenggelami banjir. Itu antara isu utama dan juga antara isu yang menjadi dilema dalam kalangan masyarakat dan juga bangsa banjir. Dan menurut mekanik kenderaan yang iaitu Khairun Zakirin Muzam Shah, dia dan rakan-rakan dari unit KL MFI membantu menghidupkan kembali kenderaan mangsa banjir secara percuma. Inisiatif ini yang kami bawakan dalam laporan ini. Katanya kos membaiki kenderaan berbeza mengikut jenama dan jenis kereta. Kereta jenama tempatan dianggarkan menelan belanja RM2 hingga RM3,000, manakala jenama luar negara boleh mencecah RM8,000. Namun kos itu boleh dikurangkan jika beberapa langkah dilakukan sebaik air mulai surut. Air tu dah lebih paras pinggang kita ni, jangan start enjin sebab kita takut air dah masuk dekat dalam enjin dah. So boleh menyebabkan piston jam sebagainya, kos lagi tinggi. So cara pertama tu yang macam saya cakap tadi tu, kita cabut dulu bateri. Okey, terminal bateri ni kita cabut siap-siap. Lepas tu dekat exhaust punya lubang tu kita tutup dengan plastik. Kita tak nak ada air masuk dekat dalam tu. Okey, lepas tu bila kita persiapan sebelum lah. Tapi kalau selepas dah banjir, kereta dah banjir ni pun benda yang sama, jangan cuba nak start enjin. Okey, benda yang pertama kita kena buat adalah kita cek dulu minyak enjin ni. Kita tarik, kita tengok dekat sini ada tak ada bercampur. Kalau jadi color Kalau lumpur macam ni. Kalau lumpur macam ni maksudnya dia dah campur dengan air lah. Air dah lumpur maksudnya kita boleh buang dulu minyak kan. Okey, lepas tu benda yang kita paling takut sebenarnya bila piston tu bengkok lah. So dekat sini kita boleh buka spark plug ni supaya nanti waktu kita start, daripada sini ada lubang, so nanti air akan keluar ikut sini. Bila air keluar ikut sini, piston boleh kompres lah. Maksudnya kita boleh jaga piston tu supaya daripada dia tak perlu overhaul, tapi akan jadi overhaul kalau kita tak buka plug ni. Tambah Khairun, satu kenderaan mengambil masa 30 minit hingga sejam untuk berfungsi. Keutamaan Khairun Zakirin bersama 18 lagi rakannya adalah isi rumah yang hanya mempunyai satu kenderaan sebagai pengangkutan dan ia dilakukan secara percuma. Mereka yang membantu terdiri daripada tenaga kerja Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Masjid Tanah, Pengangkap KL dan unit KL MFI. Baik, 2021 meninggalkan kesan yang cukup besar dalam kalangan masyarakat Malaysia dan dunia. Bukan sahaja berkaitan dengan COVID-19, malah di hujung-hujung tahun ini, rakyat Malaysia mangsa banjir diuji dengan bah yang cukup besar. Pastinya, perkara-perkara yang mungkin menyayat hati, yang telah pun meragut nyawa, pasti meninggalkan kesan yang cukup dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya. Apa yang perlu kita lakukan seluruh rakyat Malaysia untuk bangkit dan juga untuk menilai dan juga memahami bagaimana solidariti dan juga kebergantungan serta keterangkuman masyarakat seluruhnya dapat memulihkan semangat dan juga jati diri kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita reset apa yang berlaku sepanjang 2021 dijadikan pengajaran dan juga pengalaman yang cukup berharga untuk kita semua. Sinar Awani berakhir di sini, tetapi selepas ini dalam agenda Awani, saya, Luqman Haris dan juga Zulfitri Yusof akan membawakan secara terperinci dan juga temu bual bersama mereka yang terjejas dan juga NGO yang terlibat. Untuk Sinar Awani malam ini, kami tinggalkan anda dengan
kebersatuan, kebersamaan NGO dan seluruh rakyat Malaysia dalam membantu mangsa yang terjejas akibat banjir ketika bencana ini berlaku. Assalamualaikum, saya Ehsan Yahya langsung dari Taman Seri Nanding, Lulangat. Selamat datang semua, ini masa kita.